Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton dan warga program Ibakat 2.0 tahun 2021. Saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Batu Belah Batu Bertangkup karya A. Samad Ahmad. Dengarkan tuan cerita saya, jadikan ia nasihat bersama. Hiduplah kita rukun dan jaya, semoga bahagia selama-lama. Kisahnya berlaku di sebuah kampung berhampiran bukit berapi. Di kampung tersebut tinggallah sepasang suami istri yang bernama Si Kantan dan Si Tanjung. Mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Si Bunga Melur dan seorang anak lelaki bernama Si Bunga Pekan. Si Kantan dan Si Tanjung membesarkan kedua-dua anak mereka dengan kasih dan sayang. Pada suatu hari, semasa sedang bekerja, kaki Si Kantan tertusuk duri tajam. Kasihan Si Kantan. Kaki yang rajin mencari rezeki kini telah luka dan sakit. Akhirnya Si Kantan pun meninggal dunia. Setelah pemergian Si Kantan, hiduplah Si Tanjung, Si Melur, dan Si Pekan dalam keadaan yang susah. Setiap hari, ibu Si Melur akan keluar rumah mencari rezeki untuk anak-anaknya. Pada suatu hari, Si Tanjung berjaya menemui ikan tebakul. Dengan rasa gembira, Si Tanjung membawanya pulang dan memberikan kepada Si Melur. "Melur, masalah telur tembakul ini dan makanlah kita 3 beranak," kata Si Tanjung kepada Si Melur. Lalu Si Tanjung pergi mandi di perigi. Melur pun memasak telur ikan tebakul. Setelah memasak, Melur membagikan telur itu kepada 3 bahagian. Melur pun memanggil adiknya Pekan untuk makan bersama. Si Pekan memakan dengan lahap sekali dan meminta bahagian ibunya. Pada mulanya, Si Melur tidak mahu memberi kerana itu adalah untuk ibunya. Tetapi Si Pekan menangis berguling-guling seperti orang kerasukan. Melihat keadaan itu, Si Melur berasa kasihan lalu memberikannya kepada Si Pekan dan mencari telur ayam untuk dimasakkan ibunya. Selesai mandi, Si Tanjung terus pulang kerana hendak makan telur ikan tebakul. Sampai di rumah, Si Tanjung terlihat Si Melur sedang mencari telur ayam. Melur menceritakan kejadian adiknya meraung menghabiskan telur ikan tebakul. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Si Tanjung berlari ke dalam hutan kerana tidak dapat memakan telur ikan tebakul. Sambil berlari, Si Tanjung meratapi nasib malang dirinya dan menyuruh batu belah untuk menelannya. Lalu batu belah pun terbuka lalu menelan Si Tanjung. Melihat kejadian itu, Si Melur pun pingsan. Semasa pingsan, Si Melur bermimpi bertemu lelaki tua. "Ambillah rambut ibumu dan berjalanlah mengikut langkah kakimu," kata lelaki tua itu. Apabila terjaga, Si Melur pun mengambil 5 helai rambut ibunya lalu berjalan membawa Si Pekan berbekalan susu yang sempat diberi ibunya. Setelah lama berjalan, mereka telah melewati 2 buah kampung. Kerana tidak tahan kehausan, akhirnya Si Melur jatuh pitam. Apabila Melur tersedar, dia mendapati diri dan adiknya berada di rumah Nenek Kebayan. Maka tinggallah Melur dan Pekan bersama-sama Nenek Kebayan sehingga mereka besar. Melur membesar jadi gadis yang cantik. Pekan pula sering keluar bersabung ayam. Sampailah ke suatu hari, ayam sabungan Pekan telah mengalahkan ayam sabungan Raja. Oleh itu, Raja memberinya banyak hadiah. Selamat yang menjadi orang suruhan, Raja telah ternampak kecantikan Melur, lalu menceritakannya kepada Raja. Setelah melihat Melur, Raja pun jatuh cinta dan berkahwin dengan Melur. Melur menceritakan perihal batu belah yang telah menelan ibunya. Lalu Raja pun berangkat ke Bukit Berapit untuk menghapuskan batu belah. Raja menggunakan anak panah sakti untuk memanah batu belah yang sedang mengaum. Setelah berkali-kali dipadah, batu belah itu pun akhirnya mati. Lalu Raja pun pulang menemui Melur di istana dan mereka pun hidup bahagia. Demikianlah cerita Batu Belah Batu Bertangkup. Semoga rakan-rakan dapat iktibas dan pengajaran daripada cerita ini.
Pengajaran yang saya peroleh dari cerita ini ialah kita hidup haruslah sentiasa berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang berjaya. Sekian, terima kasih.